Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar? Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan keadaan yang baik. Jika dilihat kehadiran kelas kita, alhamdulillah sangat memberangsangkan. Tetapi untuk sesi kelas yang minggu lepas, terdapat segelintir pelajar yang hadir lewat dalam kelas secara maya ini yang kita lakukan. Saya harap untuk kelas-kelas yang akan datang, kita akan dapat bersedia lebih awal untuk bersama-sama dalam kelas online kita pada kali ini. Okay, baiklah para pelajar. Seperti yang semua tahu, kita telah pada minggu lepas kita telah belajar berkaitan dengan Arduino for Beginner, iaitu kita ingin memahami asas-asas dalam coding Arduino, iaitu juga dipanggil sebagai Fundamental of Arduino Programming bagi subjek microcontroller ini. Okey, baiklah. Saya ada satu video untuk tunjukkan kepada semua para pelajar berkaitan dengan pembelajaran kita. Tetapi saya ingin menayangkan satu video dan pelajar cuba renung-renungkan apa yang video tersebut cuba sampaikan yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Good morning, Miko. Veggies are good for you. Tell him, Miko. You can't be a superhero without having vegetables. You are my friend, companion. You make me feel like Bye, Miko. champion. Miko, I'm back. Wow. Mama, which is the tallest mountain in India? I don't know. Ask Miko. Mount Kanchenjunga. Thank you, Miko. Under the trees, together in starlight. Wow. Trees are the lungs of our planet. It's time for your football match. Oh, yeah. I know you'll be there for me. Hey, Miko. Today I scored 2 goals. Ah, congratulations. I know you'll be there for me. Sirius is the brightest star. Are you serious? Baiklah para pelajar, boleh anda fikirkan, boleh anda teka tak apa video tadi cuba tunjukkan pada kita yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, baiklah, nanti cuba respon dekat grup Telegram tentang ini. Baiklah, sebagai penerangan, video tadi menerangkan tentang keperluan manusia bersama dengan sistem robot, iaitu robotik yang kita sebut sebagai teknologi baru. Jika pelajar-pelajar dapat lihat, robot tadi yang diberi nama Miko tadi menggunakan teknologi yang terkini, iaitu juga dilengkapi dengan AI system, iaitu AI bermaksud artificial intelligence, iaitu kebolehan yang pelbagai. Selain itu, robot tersebut tidak terjadinya sendiri. Untuk menghasilkan robot tersebut, ia perlu menjalani proses-proses tertentu seperti yang kita fahami, penyediaan bahan melalui hardware dia. Selain itu, aspek yang terpenting dalam pembinaan robot adalah programming, iaitu coding. Pelbagai coding digunakan pada masa kini. Sebagai contoh, yang paling dekat dengan kita iaitu coding menggunakan Arduino IDE. Selain itu,
Juga menggunakan jenis Python sebagai medium ataupun software untuk kita menulis program. Python biasanya digunakan untuk bagi papan litar mikropengawal board yang jenis Raspberry Pi, sama ada Raspberry Pi 2 ataupun Pi 3. Baiklah. Baiklah para pelajar. Pada minggu lepas kita telah apa yang kita telah pelajari sebelum ini adalah berkaitan Arduino, jenis-jenis Arduino dan juga sejarah Arduino sejarah Arduino dibangunkan. Okey, baiklah para pelajar. Hari ini kita sambung pula pembelajaran kita pada hari ini, iaitu Summary of Arduino Power. Baiklah, sebagai telah kita pelajari, terdapat pelbagai jenis dalam Arduino tersendiri. Mereka telah menghasilkan pelbagai jenis papan litar, board litar, mikropengawal, iaitu yang biasa kita gunakan adalah Arduino jenis Uno. Ada juga yang lain seperti Arduino DUI, Arduino Leonardo, Arduino Mega 2560, Arduino ADK dan sebagainya. Jika para pelajar lihat di sini, apakah perbezaan antara Arduino yang dikeluarkan oleh pengeluar? Kita dapat lihat di sini, yang pertama adalah mempunyai beberapa perbezaan, iaitu perbezaan penggunaan prosesor. Sebagai contoh, Arduino Uno menggunakan prosesor jenis ATmega328. Manakala bagi Arduino jenis Mega 2560 pula menggunakan prosesor Arduino ATmega2560. Selain itu juga voltan operasi bagi kesemua jenis Arduino ini adalah berbeza. Jika dilihat di sini, Arduino Uno mempunyai input voltage ataupun juga disebut sebagai input masukan 5 volt ataupun 7 hingga 12 volt. Manakala bagi Arduino Mega 2560 masih sama, iaitu 5 atau 7 hingga 12 volt. Tapi jika dilihat di sini, Arduino DUI mempunyai sedikit perbezaan, iaitu input masukan boleh jadi sampai 3.3 volt untuk input masukan operasi. Baiklah, di sini juga terdapat perbezaan, iaitu kelajuan CPU atau juga CPU kita sebut juga sebagai Central Processing Unit, iaitu jika dilihat di sini, antara semua Arduino yang disebutkan di sini, satu saja Arduino yang mempunyai speed yang lebih laju, yang paling tinggi, iaitu 84 MHz. Baiklah, bagi analog masuk dan keluar, masukan dan keluaran, iaitu analog in out, juga mempunyai perbezaan di sini, tapi perbezaan ini adalah tidak ketara, iaitu Uno hanya mempunyai analog in out 6/0 dan juga yang lain DU dan Leonardo 12/2. Mega pula mempunyai Mega 2560 dan juga Mega ADK adalah sama, iaitu 16/0. Okey, di sini juga kita melihat ada sedikit perbezaan pada digital I/O ataupun PWM. Masih ingat lagi tak para pelajar apa itu PWM? PWM sebagai ulang kaji kita, PWM ni mempunyai yang bermaksud path width modulation. Baiklah, EEPROM juga kita tengok ada perbezaan sedikit, 1144. Baiklah, SRAM juga berbeza, flash juga berbeza dan USB bagi Arduino adalah USB jenis regular. Bagi yang lain-lain ada yang pakai micro dan ada juga yang pakai regular. Baiklah, jika dilihat sini, Arduino manakah yang paling popular, Arduino atau ATmega? Baiklah, jika dilihat sini, carian yang tertinggi adalah Arduino di laman web Google. Boleh rujuk Google. ATmega kurang sedikit. ATmega
kurang sedikit berbanding Arduino. Baiklah, ini adalah jenis Arduino Mega 2560. Baik, di sebelah sini adalah jenis digital pin untuk sambungan program. Ini adalah test LED iaitu sebagai indikator penunjuk. Yang ini TX dan RX lead. Bagi bahagian sini pula adalah USB interface iaitu untuk kita write dan rewrite program. Di sini adalah external power untuk sambung untuk menyambung voltan masukan supply bekalan lah kepada board ini untuk beroperasi. Baiklah, di sini terdapat power LED. Di sini analog pin, di sini digital pin untuk program. Ataupun jika kita ingin menggunakan arahan menggunakan analog, kita boleh memilih pin di sini. Baiklah, di sini pula adalah power pin. Okey, Arduino Mega. Boleh dilihat di sini. Seperti yang saya terangkan tadi, bahagian ini adalah analog. Bahagian ini pula adalah digital pin dengan TX dan RX di sini. Okey, baiklah. Suka saya maklumkan di sini adalah oscillator. Baiklah. Cara-cara penggunaan dan programming dalam Arduino board. Baiklah, pertama adalah menyalakan Arduino pada pertama kali. Secara ringkasnya, ada 3 aktiviti utama terlibat dalam menggunakan papan litar jenis Arduino. Pertama adalah sambungan komponen elektronik. Maknanya di sini kita menggunakan board sebagai center, iaitu sebagai mikro pengawal lah jika disebut dalam bahasa yang mudah. Tetapi ia jenis open source, iaitu kita boleh tulis, padam dan tulis semula untuk board ini melakukan sesuatu arahan. Baiklah, sambungan komponen, aktiviti yang pertama, sambungan komponen elektronik bermaksud sekiranya kita ingin menggunakan komponen lain untuk melakukan aktiviti. Sebagai contoh, kita program untuk menggunakan jenis solenoid, kita perlu sambungkan solenoid padanya. Kita boleh sambung untuk join tu, kita boleh menggunakan breadboard dan sebagainya. Baiklah, seterusnya adalah aktiviti programming dan coding. Macam biasa, aktiviti programming dan coding ni untuk board ni kita papan pun dah nama papan Arduino kan. Mana kita gunakan software programmingnya adalah Arduino IDE. Baiklah, seterusnya adalah pemasangan pada penggunaan. Jika ada, kita boleh sambunglah untuk penggunaannya. Maknanya jika kita ada macam buzzer tambahan, benda-benda tambahan, alat elektronik, kita boleh sambungkan. Kita boleh pasang dan sambungkan. Baiklah, langkah 1. Untuk menggunakan Arduino ni, kita perlu ada komponen hardware yang perlu ada. Yang pertama adalah laptop ataupun computerable. Komputer biasa pun, CPU pun boleh digunakan. Iaitu kepentingan komputer ni adalah kita perlu gunakan ia untuk melakukan ataupun menulis program. Yang kedua adalah kita perlu mempunyai Arduino board. Sebagai contoh, Arduino yang kita selalu gunakan adalah Arduino jenis Uno. Yang seterusnya pula, perkara yang ketiga perlu ada adalah USB programming, iaitu untuk transmit data masuk kepada board. Baiklah, langkah yang kedua pula adalah software Arduino IDE. Ini yang saya sebutkan, apa IDE. Ramai yang tidak tahu IDE itu apa. IDE bermaksud Integrated Development Environment. Maksudnya pembangunan persekitaran yang diintegrasikan, iaitu ini adalah ruang untuk menulis program yang bersifat terbuka jugalah. Kita boleh mencuba pelbagai kaedah ataupun pelbagai operasi kita boleh melakukan menggunakan Arduino board ini. Baiklah, sekian saja pembelajaran pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pembelajaran yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih semua.
Jangan lupa refer Google Classroom kita ya, sama-sama. Jawab